Yuk. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to free education class for today. Are you guys ready for today's session? Hi. Ready. Tolong beritahu dekat kawan-kawan. Sila beritahu dekat grup kelas masing-masing. Kata ilmu free ini memang betul-betul free. Sila masuk chapter 2 bersama perakaunan. Hi everything. Okay. Hi Andy. Hello. Alah, saya bukan Miss Nisa. Salah kelas ni, Miss Nisa esok. Esok kan? Rindu kelas dengan Sir dah expire. Alah, tak apa. Nanti awak boleh lagi kelas saya nanti. Hai. Tolong beritahu dekat kawan-kawan semua yang sempat lagi. Hari ni chapter 2 persamaan perakaunan. Cara nak score semua question, cara nak analisis satu soalan daripada masuk table sampai ke persamaan perakaunan. Please tell your friends right now. Sila peringat dekat semua group yang ada. Okay? Mungkin saya macam Amir Han. OMG, Amir Han dengar je takut nanti dia. Kesian dia nanti. Thank you. Everything. Sementara tu, please inform your friends. Pukul 2 kita akan start. Sebentar saja. Okay? Are you guys ready for today's session? Semua dah print nota? Dah dapat nota? Nota besar gedabat yang ada buku saya tu. These notes kan? Sama kan? So tagline, ya betul tagline. That's it. Itu je yang paling penting sekali. Okay. Semua orang ingat tak chapter 2 belajar apa? Tak, saya dah lupa rasa. Yang tu saya belajar sebulan lepas. Saya tak tahu apa benda tu. Persamaan perakaunan, still confused but no. Apa itu chapter 2? Persamaan perakaunan. Okay, yang asal bersamaan dengan liability equity pembinaan yang awak belajar dulu waktu kecil-kecil, awak lahir je awak terus belajar benda tu, benda tu lah. Ingat, yes, very good lah, gitu, that's it. Kita tengok. Hello, Auni, welcome. Silakan. Please mention kawan-kawan awak semua untuk tolong join. Jangan lupa ilmu free ni betul-betul free. Okay. So kita tengok sikit, okay. Okay, kepada semua pelajar tingkatan 4, saya dah mula broadcast untuk kelas hari ini, ilmu free. Jangan lupa untuk join di MC Plus. Setiap tu ada student dah masuk dah semua tu. Tingkatan 4, saya dah mula broadcast untuk kelas hari ini, ilmu free. Jangan lupa untuk join di MC Plus. Okay. Hello, welcome back to my class. Are you guys ready for today's session? It's me, Sir Omar Story yang ya betul masuk story. Takkan nak masuk tempat lain. That's it. Okay, kepada semua hari ini saya akan pergi dengan sangat laju, momentum yang sangat awak rasa kenapa laju sangat? Are you guys ready? Dan saya sangat garang ya. Saya selalu marah-marah ya, student baru. Awak tak tahu student-student saya yang lain semua ni selalu kata saya garang. Thank you so much. Ya ke tu? Setiap kali saya garang je dia orang gelak kat saya. Saya tak tahulah. Saya punya garang ni sebenarnya komedi ke apa ke, tapi tak apalah. Nak buat macam mana? Itu adalah cita rasa masing-masing kan? Betul. Dengan semua, ada tak pelajar yang baru hari ni with my first class? Mungkin sebelum ni dia tak pernah tahu yang saya ada kelas. Ni first time dia baru masuk. Ada tak? Ya, ada pelajar-pelajar lama yang cakap saya. Pelajar yang daripada awal kelas jumpa, ya, saya lah, awak lah tu. Nak buat-buat macam baru. Okay, kepada semua yang baru join, jangan lupa untuk download dekat
apps. Okay, dekat sana kan apps kan ada download notes kan? Link notes. Sila download nota kita pada hari ini. Nampak? Hari ini hanya 6 je maklumat tambahan. Which is the most hardest maklumat tambahan yang kita akan kaji pada hari ini. Okay, sebab tu saya cakap, ajak member-member yang lain semua tu. Okay, jangan lupa. Okay, jangan lupa. Hai. Thank you so much, Vanessa. Thank you so much. Pada hari ini, welcome. Jangan lupa untuk kita buat pada hari ini, ya. Okay, so saya nak tanya, apa kegunaan dokumen sumber? Okay, dokumen sumber untuk kita record account nanti, ya. Waktu awak jadi auditor nanti, awak kena ada dokumen untuk proof yang ini dah berlaku dan sebagainya. Okay. Faham? But no worries. Kita hari ni akan belajar yang paling penting sekali. Sekarang jam menunjukkan pukul apa sekarang? 1 minit, seminit sahaja lagi kita akan terus mula sesi kita pada hari ini. Adakah awak ready? Okay? Adakah awak ready? Semua ready? Hari ini chapter 2, maka jangan fikir chapter-chapter lain. Kita akan pergi kepada chapter 2 yang paling asas sekali. Okay, are you guys ready for today's session? And now, let's move into this part. Okay. Kita tengok Kita tengok yang ini. Dah? Nampak? Putih? Screen color apa? Screen color apa hari ni? Ini color putih. Dan bila kita bercakap tentang persamaan perakaunan, apa yang keluar daripada minda awak? Saya tahu kebanyakannya pelajar tingkatan 4 dah belajar. Di part apa yang ada? Alif. Okay, Alif. Aset bersamaan dengan liability, equity pemilik. Betul? That's it. Am I right? Semua orang mesti tahu. Aset bersamaan dengan equity tambah liability. Maka ini adalah formula asas. Kepada semua yang tak tahu, kita ada formula aset bersamaan dengan liability tambah equity pemilik. Semua orang setuju dengan formula ni? Ada tak yang nak bantah saya? Sir, bukan. Equity pemilik bersamaan dengan aset tolak liability. Betul tak betul? Equity pemilik bersamaan dengan aset tolak liability. Betul ke tak? Betul. Kalau kita pindahkan liability ke sini, jadi tolak ke tambah? Tolak. Maka dah mesti dapat equity pemilik. Liability bersamaan dengan aset tolak equity pemilik. Betul tak betul? Betul tak betul? Masih betul. Ini adalah linear equation yang anda belajar. Matematik. Betul? Matematik yang anda belajar. Maka soalan saya, aset terbahagi kepada berapa? Aset terbahagi kepada berapa? Kepada 2, iaitu yang pertama. Okay? Aset terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah semasa dan yang kedua adalah bukan semasa. Semua orang setuju? Setuju di part? Ada tak yang tak setuju? Tak, sir. Aset ada 2, iaitu aset lama, aset baru. Betul tak aset lama, aset baru? Tak. Aset semasa, bukan semasa. Soalan, yang mana satu ada kecairan yang paling tinggi? Tahap kecairan yang paling tinggi. Semasa ke bukan semasa? Semasa. Manakala yang paling rendah adalah bukan semasa. Hello kepada yang baru masuk. Welcome. Masuk je, bagi tahu kat kawan masih lagi boleh masuk. Okay. Kalau aset ada 2 jenis, liability pun ada berapa jenis? Liability pun ada 2 jenis. Kita tarik balik lagi sekali, iaitu semasa tambah bukan semasa. Setuju? Setuju? Ya. Apa yang dimaksudkan dengan liability semasa? Tempoh dia bawah 1 tahun ke lebih setahun? Hutang dia bawah setahun. Maksudnya hutang yang jangka pendek. Contohnya awak dengan member awak yang awak hutang pada waktu form 3 dulu. Awak ingat tak? Awak dekat Rangkelan nak pergi beli nugget RM3 tak cukup. Awak pergi minta dekat member. Boleh pinjam RM1. Lepas tu sampai sekarang apa tak banyak lagi. Itu liability semasa ke bukan semasa? Liability semasa ke bukan semasa? Daripada apa? Form 3. Form 3 sampai form 5. Bukan semasa sebab apa? Lebih setahun ke 2 tahun? Setahun ke 2 tahun? Lebih setahun. Maka bila lebih daripada setahun, dia adalah bukan semasa.
Mereka buat tak ingat pula. Sebab itulah hang spill tea kan dekat Twitter pasal mereka. Aku ada member dulu weh. Dia nak pergi beli nugget 3 weh. Lepas tu kan 10 retweet aku cerita apa yang jadi. Betul tak betul? Inilah kita punya ni. Masyarakat kita pada hari ni. Society kita pada hari ni. Asal member buat silap je kan 10 retweet baru cerita. Kenapa nak tunggu 10 retweet baru cerita? 1 retweet tak cukup ke nak cerita? Cuba tanya Dipa. Sayang Dipa dia pindah. Entah. Betul? Tak cukup beranian lah tu. Betul. Lepas tu bila si pelaku main cerita apa yang jadi, delete. Lepas tu private account. Saya pun tak faham kenapa ya netizen kita pada hari ini macam itu. Tapi itulah. That's lumrah yang kita selalu hadapi, kita selalu nampak. That's it. Okay? Selepas itu, dah settle yang ini, equity pemilik pun ada 2 jenis. Equity pemilik semasa, equity pemilik bukan semasa. Betul tak betul? Betul tak betul? Ajaran sesat ni sir. Ajaran sesat. Betul. Ajaran Syairah ni. Betul. Ajaran Syairah. Betul ajaran Syairah. Betul. Oh ya. Yeah. Oh lupa. Oh equity pemilik berkaitan dengan apa? Ya sayang-sayang sekalian. Equity pemilik kita akan tarik kepada satu lagi. Kita akan mulakan dengan modal. Modal ni modal awal ke modal akhir? Modal awal ke? Modal awal. Boleh tak sesuatu perniagaan beroperasi tanpa modal? Itu soalan saya. Tak. Okay. Awak, kalau contoh awak nak berniaga kek pun, awak kena pergi beli bahan nak buat kek, betul? Nak buat kek. Nak dapat duit nak pergi beli bahan tu dari mana? Yang pertama daripada apa? Yang kedua pada mak. Ada pula member yang kata saya nak berniaga apa, abah bagi RM500 dia pergi beli kasut Vans. Tak pun dia pergi beli kasut Air Jordan. Lepas tu mana duit pergi abah tanya, oh saya beli kasut. Lepas tu kita paulah kawan. Betul lah, itulah selalu jadi. Okay, selepas modal awal kita akan tambah dengan apa? Kita akan tambah dengan untung bersih. Dan selepas untung bersih kita akan buat apa? Kita akan buat apa sayang-sayang sekalian? Kita akan tolak dengan ambilan. Okay. Sampai sekarang ada tak yang masih tak faham dengan formula ini? I mean like this is a very very basic question yang awak kena tahu yang kita boleh besarkan satu-satu. Okay. Sampai sekarang kepada pelajar baru, are you guys okay with me dan sebagainya? Semua orang okay tak okay? Okay. Very good, very clear. Okay. Nampak tak burung-burung ni pun tengah bersiapan sebab saya mengajar dengan sangat best saya. That's it. Okay. Are you guys following me? Kita nak sambung sikit lagi soalan saya. Dalam banyak-banyak ni, kita tak ada klasifikasi apa. Yes. Kepada yang pelajar baru, welcome. I love vision ruang. Okay. Apa yang kita tak ada lagi dalam formula ni? Apa yang kita tak ada lagi? I mean like klasifikasi kita ada kontra. Yes, kontra ada. Selepas itu kita ada aset. Selepas itu kita ada liability. Apa yang tak ada? Hasil dengan belanja. Dekat mana pula hampa nak pergi sumbat hasil dengan belanja? Dekat mana? Dekat equity pemilik bawah yang mana satu? Bawah yang mana satu? Dekat untung bersih. Untung bersih ni kalau hampa teliti. Okay, tengok. Teliti kan? Teliti. Untung bersih ni sebenarnya datang daripada hasil tolak belanja. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Setuju. Okay, guna mikroskop. Bukan mikrofon Mikrofon tu hak cakap tu yang apa dia ada kali-kali tu. Mikroskop baru kita teliti. Alah, risau. Mikroorganism. Okay. Soalan. Selalu saya yang tanya soalan kat selalu awak tanya soalan kat saya kan. Sekarang saya nak tanya soalan dekat awak. Kalau belanja lebih besar daripada hasil, untung bersih ke rugi bersih? Rugi bersih. Hak tu jangan salah. Jangan salah. Kalau siapa yang salah tu saya tak tahu nak kata apa lah. Apa jangan salah dah. Paling penting sekali tolong tengok yang mana satu lagi besar. Kalau yang ni lagi besar, hak ni lah adalah dia punya untung bersih. Okay? Saya ulang lagi sekali. Kalau hasil lebih besar daripada belanja, dia adalah untung bersih. Manakala kalau belanja lebih besar daripada hasil, yang ini adalah untung bersih. So far so good, very clear. Dan ini adalah formula akhir kita. Okay, sampai sekarang semua orang okay, very good, very clear. Okay, yes. Okay, that's it. Okay. Sekarang, kita cuba tengok soalan kita pada hari ini. Soalan yang awak ada. Nampak tak soalan-soalan ni? Ada tak formula aset bukan semasa? Kejap.
Yang jawapan tadi akan ada dalam apps, awak tahu kan? Lepas ni ada answer boleh download. Jangan lupa boleh download ya. Okay. Students Omar, ya, thank you so much. Okay. Yang ini ada tak asset bersama liability tu? Tak ada kan? Tak ada kan? Okay, ini semua ayat kan? Yang inilah kita nak belajar pada hari ini. Are you guys ready for today's session? For today's class, for 10 minutes kita dah belajar tentang dia punya tu. Dan sekarang kita akan continue another part, iaitu yang paling best sekali topik kita pada hari ini ialah persamaan perakaunan. Okay, so far so good, very good, very clear. Bila nak buat tentang persamaan perakaunan, kita kena samakan aset persamaan liability tambah equity pemilik. Dan soalan saya, ada tak hasil dan belanja? Hasil dan belanja. Ada. Tapi kita ada kolom hasil, kita ada kolom belanja ke? Tak ada. Kita nak letak dekat mana? Kita nak sumbat dekat mana? Dekat sinilah. Kalau hasil, dia akan tambah untung bersih ke tolak untung bersih? Tambah. Kalau belanja, tambah ke tolak? Tolak. Okey. Maka, bila nak buat kita punya ni pada hari ni, kita ada step tak? Selama awak belajar dengan Seomar ni, Seomar pernah tak bagi step dekat awak? Ada. Berapa step yang kita kena buat? 3 step. Okey. Step yang pertama adalah apa? Yang mana ingat? Keyword, iaitu kita kena highlight keyword kita. Lepas tu, yang kedua adalah terma account. Dan yang ketiga adalah formula. Okey. Dalam ini, highlight semua orang tahu. Kita nak highlight. Yang kedua ni, terma account. Korang dah ready? Kita nak pergi telusuri terma account kita satu persatu. Dah. Okay, very good, very clear. Kepada yang pelajar yang dah ready, yang dah pernah belajar, it's okay. Korang sabar kejap, lepas ni kita masuk terus soalan dia. We go very good. Okay, kita terus pergi kepada terma account. Yang pertama, kita akan ada tahun ni. Kita akan ada tispat. Yang pertama kata kunci, iaitu yang kita highlight tadi. Dan yang kedua, kita akan ada terma account. Setuju? Semua orang setuju Kata kunci kita kena tukar kepada terma account. Kita ingat, kita ni adalah perakaunan punya orang. Bila perakaunan, semua benda kena profesional. Kita tak panggil hutang. Kita panggil apa? Terma yang lebih cantik, hutang itu adalah kredit. Nampak tak? Kredit ataupun liability. That's it. Dua benda tu, nampak? Dia sangat cantik sebenarnya. Yes. Lepas tu yang pertama, contoh kalau anda jumpa cek, apa dia punya terma account? Kalau jumpa cek, bank. Okay, seterusnya tunai masih lagi tunai. Yes, tunai masih lagi tunai. Seterusnya adalah barang niaga. Barang niaga adalah apa? Inventory. Yes, barang niaga adalah inventory. Jual secara kredit. Bila kita jual secara kredit, dekat siapa yang kita jual? ABT. Okay, ABT. Ingat, dalam chapter persamaan perakaunan tiada dokumen yang diguna pakai. So, kita kena ingat, jual secara kredit kepada siapa? Iaitu kepada ABT. Ada tak yang tak tahu ABT itu adalah apa? Saya harap semua orang tahu account bela terima. Okay, which is a pembeli yang membeli secara hutang, yang tak ada cash. Okay, sampai sekarang semua boleh follow? Semua orang boleh follow? That's it. Baru 4 je. Kita ada banyak lagi. Okay, seterusnya. Beli secara kredit. Tadi jual secara kredit. ABT kalau beli secara kredit. ABB. That's it. That's the keyword. Seterusnya. Jualan tunai. Jualan tunai kita dapat apa? Jualan tunai kita dapat tunai. Maka kita masuk dekat tunai. Setuju? Setuju. Setuju ke tak setuju? Setuju. Kalau contoh dalam soalan jualan tunai dan dibankkan. Tunai bertambah ke bank bertambah? Bank bertambah. Always kena ingat tunai tu pergi ke mana pada akhir sekali. Kita kena analisis satu persatu. Okey, seterusnya belian secara tunai. Yang ini adalah apa? Tunai kita berkurang Tunai kita berkurang. Okey, sebab kita beli duit kita bertambah ke berkurang? Duit kita bertambah ke berkurang? Berkurang. Setuju? Setuju. Sebab itulah kolom kita pakai. Akan ada pelajar yang tanya, "Sir, saya nak pakai dash boleh tak?" Awak nak tengok tak realiti kalau awak pakai dash tu akan datang macam mana? Nak tengok tak? Kalau orang yang tak suka pakai dash, dia orang suka pakai macam ni tau. Contoh negatif 300, mereka tak mau pakai bracket, mereka nak pakai dash. Dia letak macam ni pula.
Nampak tak? Yang ni dash ke apa? Hak ni titik. Pelajar kita kebanyakannya susah tahu nak tulis dash yang panjang-panjang sebab takut pen dia tu habis ink. Okey, apa yang dia buat lah kecil ke metode macam ni je 300. Aha, nanti bila tengok balik tak tahu yang ni apa, ini titik apa ni. Make sure kalau nak tulis dash tolong tulis yang besar-besar dan nampak benda itu adalah negatif. Maka dengan lebih mudah kita letak terus bracket lah, terus nampak benda tu. Tapi cikgu saya kata buat kolom kena potong markah, tak ada potong markah. Tak ada potong markah. Okey, sama je dua-dua ni diterima pakai dalam SPM. Okey, very good, very clear. Okay, very good, very clear. Okay. Maybe cikgu awak nak train awak tak negatif supaya lagi kemas lagi kot paper awak. That's it, that's the answer. Seterusnya, kita jual dan terima cek tadi baru saya bagi tahu, iaitu kita akan dapat bank. Bank kita bertambah. Seterusnya, semua hasil dan semua belanja. Okay, dalam soalan tadi saya dah katakan, semua hasil dan belanja tak ada, kita akan letak dekat mana? Dekat untung bersih. Jadi kalau semua hasil, tambah untung bersih ke tolak untung bersih? Tambah untung bersih. Okay. Ada orang cakap, sir, cikgu saya suruh guna bracket, sir, cikgu saya suruh guna negatif. Ikut keselesaan masing-masing. Dua-dua dibenarkan dalam perekonomian. Okay, very good, very clear. Okay, kalau awak nak guna bracket, gunalah bracket. Kalau awak nak guna dash, negatif, gunalah, but jangan letak titik. Letak dash. Itu je yang paling penting sekali. Okay, very good, very clear. Okay. So, semua hasil ni untung bersih bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang? Untung bersih. Bertambah, maka kita akan tambah untung bersih. Seterusnya, semua belanja bertambah ke berkurang? Berkurang, ya. Tengok tu. Ada orang letak apa tahu dekat saya? Dash, 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 dash. Untung bersih punyalah. Dia nak tulis dash banyak kali. So, tu. Tapi bagus tau, bagus. Okey, bagus. Tolak untung bersih. Seterusnya, apabila kita nampak nama pembeli ataupun nama pembekal. Nama pembeli adalah apa? ABT. Akaun belum terima. Nama pembekal adalah ABB. That's it. Selepas itu, ambilan. Okey, dalam ambilan, tolong dengar betul-betul. Dalam ambilan, dia selalunya ni orang kata apa? Syubhah. Berbeza-beza pendapat. Setuju? Setuju tak setuju? Yes. Okey, yang pertama, kalau dalam soalan tiba-tiba tak ada kolom ambilan, kita nak letak dekat mana? Kita nak letak dekat modal, awal punya kolom, modal. Jadi ambilan tu berkurang ke bertambah? Berkurang ke bertambah? Berkurang. Okey. Kalau contoh ada kolom ambilan, ambilan tu bertambah ke berkurang? Ambilan itu bertambah, betul? Tapi bila masuk dalam formula penyata kedudukan kewangan, ambilan tu akan jadi tambah ke tolak? Akan jadi tolak. Nampak? Positif darab dengan negatif, siapa menang? Positif ke negatif? Negatif. Jadi dalam kotak ambilan, boleh tak kita letak negatif? Boleh tak kita letak negatif? Tak boleh. Sebab negatif dengan negatif jadi apa? Negatif dengan jadi positif. Always, always, always remember. Maths juga tahu dalam ni. Okay. So sekarang, untuk ambilan kita ikut keselesaan dia. Kalau ada kolom ambilan, kita tambah dekat ambilan. Kalau ada tak ada ambilan, kita letak dekat modal, kita tolak dekat modal. Okay, very good, very clear. So far so good. Semua orang okay? Yes. Okay. Boleh, boleh, boleh. Yang ini akan ada dalam answer sekali tahu. Ini akan ada dalam answer, boleh download sekali, nak screenshot pun boleh. Silakan masing-masing. Seterusnya, bila kita membawa masuk daripada kita punya rumah ke dalam perniagaan, ini adalah apa? Modal tambahan. Tambah modal. Okey. Kepada ada orang tanya, perlu ke hafal semua benda ni? Kepada student-student saya yang dah pernah belajar, saya pernah suruh awak hafal tak? Tak perlu, tak perlu. Dalam exam dia akan terus bagi dia punya benda ni semua ni. Awak hanya perlu masuk je, kenal pasti sahaja. Okay, itu je. Jangan hafal. Awak kena faham. As long as faham and pandai apply, awak mesti boleh dapat. Okay, so far so good. Okay, apa beza ABB dengan ABT? Kejap, saya explain yang itu. Okay, lepas itu segala aset bukan semasa mesti pakai nama aset bukan semasa, iaitu aset bukan semasa. Contoh, perabot. Perabot akan letak dalam kolom mana? Kolom alatan pejabat ke?
Tak, kolom perabot juga. Okey, kalau contoh alatan pejabat, kita letak dalam alatan pejabat punya kolom. Kalau kenderaan, kita letak dalam kenderaan punya kolom. That's it. Ikut dia punya kategori masing-masing. Okey, apa yang membezakan ABT dengan ABB? Okey, yang membezakan ABT dengan ABB adalah ABT penghutang kita, orang yang membeli daripada kita. Manakala ABB adalah pembekal kita. Kita hutang dengan pembekal. Faham? Faham semua orang? Very good, very clear? Terma. Okey, ABT, asset ke liability? Account belum terima. Asset. Okey, customer. Yes, customer adalah asset kita. Okey. ABB, pembekal. Kita punya supplier, liability. Dua tempat yang berbeza. So far so good, very clear. Are you guys okay with this part? Very good, very clear. Yes, sampai sekarang dah settle nombor 2. Korang dah ready nak pergi ke nombor 3? Tertukar. Jangan tertukar. Dah ready nak pergi ke nombor 3? Formula. Okay. Kepada semua orang, anda pernah dengar tak bersama perakaunan ada formula sebenarnya yang anda boleh buat? Okay. Formula ini saya dah guna pakai, saya dah cuba dekat 100 jenis soalan dan semua boleh pakai. Dan kepada orang-orang yang dah pernah tahu formula saya, you guys are the best. Okay. Formula khas Captain Omar. Yes. Dekat dalam buku saya je akan ada formula ini. Sebab apa? Sebab tak pernah ada orang yang kaji this formula. Okay. Saya nak cerita this formula. And korang yang baru sila tengok dan apply. Okay. Kita tahu asset bersamaan dengan apa? Asset bersamaan dengan apa? Liability tambah equity pemilik. Okay. So liability atau equity pemilik. Ini kan formula dia yang kita duk hafal selama ni. Betul. Contoh. Yang pertama, dalam aset, kalau aset itu bertambah, liability atau equity pemilik itu bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey, bertambah. Okey. Pelajar baru, korang faham ke tak faham? Sorry, kejap pelajar yang dah pernah tu, okey. Kepada yang baru tu, okey, faham. Tak, okey. Kepada yang tak faham, korang ready ke nak tengok saya buktikan formula ini? Ready ke nak saya buktikan? Ready. Okey. Yes. Kita terus tengok kepada formula 1. Okey, formula 1 Ini adalah formula 1. Okey. Yang pertama, membeli barang niaga daripada pembekalim berjumlah RM100. Macam ni kan ayat persamaan perakaunan selalunya akan keluar dalam awak punya kertas soalan. Yes. Okey. Step yang pertama apa saya kata tadi? Step yang pertama adalah highlight, betul? Highlight. Kita highlight dua kata kunci. Okey, apakah dua kata kunci? Barang niaga yang pertama, okey, saya gariskan. Dengan yang kedua, pembekal lim. Okey, pembekal lim. Ini step yang pertama. Lepas tu kita tengok yang step nombor 2, terma account. Okey, barang niaga adalah apa? Barang niaga adalah inventory. Lepas tu nama pembekal. Nama pembekal adalah A, B, B. Okey, sekarang kita keluarkan dua benda ini. Okey. Nah, barang niaga adalah inventory. Pembekal lim adalah apa? ABB. Okey. Soalan. Inventory kita bertambah ke berkurang? Inventory kita bertambah. Okey. Bertambah. Maka bertambah RM100. Semua setuju? Setuju? This part? Ya. Okey. Lepas tu, hutang kita dengan pembekal lim bertambah ke berkurang? Bertambah RM100. Maka saya proof tak yang ini dia pakai formula nombor 1. Kita cuba lihat inventory asset ke liability. Asset ke liability? Asset. Okay. Asset. ABB asset ke liability? Liability. Okay. Jadi formula yang pertama, kalau asset bertambah, liability pun mesti bertambah. Sekarang faham? Sebab apa saya kata formula bertambah, yang ni bertambah, yang ni pun bertambah? Faham? Okey. Ada orang tanya, sir, dia tak cakap pun kredit. Sebab apa yang ini adalah ABB? Ingat, awak pergi ke 7-Eleven, awak bayar cash, dia ambil nama awak tak? Awak bayar guna cash, dia ada ambil nama awak tak? Tak ambil. Kalau awak hutang, dia ambil nama awak tak? Awak rasa? Dia mesti ambil nama awak, IC dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak nama orang dekat dalam ni, sebab apa kita nak ambil nama orang? Jadi mesti dah dihutang kita secara kredit. Faham tak faham? Kita sekarang dalam soalan ni, kita hutang ke dia hutang?
Kita hutang ke? Kita hutang sebab kita membeli daripada pembekalim. Faham? So far so good? Very good, very clear? Okay. So, macam mana macam mana nak tentukan dia bertambah atau berkurang? Tengok, bila kita membeli, inventory kita bertambah ke berkurang? Kita kena tanya logik kita. Okay, membeli. Takkanlah inventory kita berkurang, betul? Takkanlah inventory kita berkurang. Mestilah bertambah. Okay, seterusnya. Bila kita membeli daripada pembekalim, hutang kita bertambah ke berkurang? Mestilah bertambah juga. Maka sebab itulah dia bertambah. Faham? Faham tak? Kita kena baca tu. Okay? Pernah ke aset dia bertambah tapi liability dia berkurang? Okay. Aset bertambah, liability dia berkurang. Tak boleh. Itu tak ada dalam formula. Okay, ini adalah formula 1. Sekarang kita nak masuk kepada formula 2. Korang ready ke tak ready? Ready ke tak ready? Okay. Korang ready ke tak ready? Ready. Okay. Kalau tadi aset bertambah, liability atau equity pun bertambah, betul? Sekarang andai kata aset kita berkurang, liability atau equity pemilik pun mestilah bertambah ke berkurang? Mestilah berkurang. Mestilah berkurang. Korang ready nak tengok contoh pada hari ini? Ready nak tengok contoh pada hari ini? Yes. Okay, that's it. Kita terus pergi kepada formula 2. Formula nombor 2, membayar pembekalim dengan cek berjumlah 100. Tadi kita beli kan daripada pembekalim. Tadi kita beli. Sekarang kita nak bayar duit dekat dia pula. Dia nak duit juga. Dia macam mana dia nak berniaga kalau tak dapat duit? Okay. Step yang pertama, highlight 2 kata kunci dalam soalan ni. Cuba tengok 2 kata kunci. Yang pertama cek dan yang kedua pembekalim. Okay. Pembekalim. Pembekalim adalah apa? Pembekalim adalah ABB. Ini adalah ABB. Dan cek adalah bank. Okay. Sekarang ABB, asset ke liability ke equity pemilik? Liability. Yes, liability. Bank, asset ke liability ke equity pemilik? Asset. Okay. Sekarang asset dengan liability, maka boleh jadi antara 2 formula, sama ada dia bertambah atau berkurang. Betul? Formula 1 atau formula 2. Bagaimana kita nak tentukan dia bertambah ke berkurang? Kita kena buat apa? Kita kena kaji soalan dia. Okey. Bila kita membayar pembekalim, hutang kita dengan pembekalim bertambah ke berkurang? Berkurang. Jadi berkurang sebanyak berapa? Berkurang sebanyak RM100. Okey. Selepas itu duit kita, cek kita bertambah ke berkurang? Cek kita bertambah ke berkurang? Bila kita bayar. Duit dalam bank kita pun mestilah berkurang. Jadi apabila liability berkurang, aset pun mestilah berkurang. Ini pakai formula nombor berapa? Formula nombor 2. Boleh tak? Boleh tak aset bertambah, liability berkurang? Tak. Boleh tak liability berkurang, aset bertambah? Tak. Kalau anda dapat macam tu punya jawapan, sampai ke sudahlah anda tak imbang dan sampai ke sudahlah anda macam, kenapa susah aku tak imbang susah macam mana ni? Yang itulah menyalahkan takdir. That's it. Sebab itulah awak kena tahu hanya 2 formula. Okey. Sekarang dalam ayat kita faham kalau kita jumpa aset dengan liability. Ingat, kalau 2 kategori yang berbeza, salah satu bertambah, lagi satu pun mestilah bertambah. Awak kena ingat diorang ni saling compete antara satu sama lain. Contoh kelas A dengan kelas B. Dua-dua mesti nak push siapa yang paling bagus. Pernah tak seorang ni push, seorang lagi nak fail? Pernah tak awak jumpa? Kelas ni dia A je, kelas tu semua nak fail. Tak. Dua-dua mesti nak pick A, betul? Sebab itulah bila 2 kategori yang berbeza, kalau dua-dua nak bertambah, mesti bertambah. Kalau dua-dua nak berkurang, mesti berkurang. So far so good, ini baru 2 formula. Kita ada 4 formula. Sekarang nak masuk formula yang ketiga. Yang ini kita hanya nak masuk dekat dalam satu kelas je. Kelas aset. Okay. Dan awak, bila awak dalam satu kelas, awak akan ada saling bekerjasama antara satu sama lain, betul? Contoh dia, okay, waktu awak nak menceriakan kelas, mesti ada separuh yang buat di hadapan, separuh buat di belakang. Betul tak betul? Okay, kita bahagi sama rata. Takkan semua orang nak buat dekat depan. Ceriakan yang kat depan, belakang siapa yang nak buat? Betul?
mestilah awak bahagikan antara satu sama lain. Means bahagi kerja sama rata. Seorang buat pasang kipas, seorang lap tingkap. Maksudnya semua bekerjasama. Maka sama juga kalau dalam aset, dalam satu ayat hanya ada dua jenis sahaja. Okey, kalau salah satu bertambah, lagi satu bertambah ke berkurang. Dia kena saling melengkapi. Dia kena berkurang antara satu sama lain. Okey? Kalau salah satu bertambah, salah lagi satu ni mestilah berkurang, maka dapat kosong. Okey? Kena dapat kosong. Kalau tak dapat kosong, sini ada kesan. Okey? Sini ada kesan kalau tak dapat kosong. Kalau dapat kosong ada kesan ke tak ada kesan kat sini? Kalau dapat kosong. Tiada kesan. Kalau tak dapat kosong, ada kesan. Korang dah ready? Saya nak tunjuk yang ada kesan punya. Korang dah ready? Saya nak tunjuk yang ada kesan. Yang inilah yang kebat selalu dalam kertas exam yang korang selalu jawab susah tak imbang. Yang ini sebenarnya. Okey, kita dah settle formula 2. Kita nak masuk kepada formula yang ketiga. Okey, formula yang ketiga adalah yang ini. Okey, ini formula ketiga. Okay. Menjual barang niaga berkos 500 kepada Fatih pada harga 1000 secara kredit. Awak kenal siapa ni Fatih? Awak kenal siapa ni Fatih? Abah. Abah beli barang daripada saya. Hebat tak saya? Saya terlalu famous sampai Abah nak beli barang daripada saya. Aha, ya. Yeah. Okay, biasalah Abah. Saya ni penjual. Saya ni penjual je. Okay. Menjual barang niaga berkos 500 kepada Fatih pada harga 1000 secara kredit. Okay. Bila saya nak menjual, saya perlukan untung ke tak? Tak kisahlah dia Abah ke, dia Sepati ke, saya masih nak untung ke tak? Perlu. Okay. Kalau ada orang berniaga dia tak nak untung, yang tu bukan berniaga. Hak tu charity. Okay. Hak tu adalah kebajikan. Okay. Tak semua orang tu. Ya. Abah Fatih yang selalu nyanyi lagu Stay With Me. Ya. Dia tak dapat lagi lagu baru tau. Kalau dia dapat lagu baru, mesti dia ubah lagu baru. Sekarang ni dia masih lagi dekat Stay With Me. Yang tu je. Kalau ada lagu baru, dia mesti nyanyi lagu baru. Tak percaya awak tengoklah Awak tunggu perkembangan peredaran zaman nanti. Okay. Okay. Sekarang kita gariskan dua kata kunci. Okay. Sekarang makna cinta. Betul. Yang pertama highlight kata kunci. Okay. Barang niaga. Selepas itu secara kredit. Setuju? Semua setuju? Secara kredit Okay. Ya. Okay. Barang niaga adalah apa? Tukar kepada terma account. Barang niaga adalah inventory. Okay, inventory. Seterusnya, secara kredit. Bila kita jual secara kredit kepada Fatih, ABT ke ABB? ABT. Bila dia akan jadi ABB? Jika sini dia tulis membeli. Bila kita beli secara kredit, ABB. Bila kita jual secara kredit, ABT. Faham tak faham? Okay? Faham tak faham? Sila tulis, catat nota anda. Membeli secara kredit, ABB. Menjual secara kredit, ABT. Okay, very good, very clear. Okay. Seterusnya, sekarang soalan saya. Inventory kita berkurang ke bertambah? Oh ya, lupa. Okay, inventory asset ke liability? Asset ke liability? Asset. Okay, ni asset. ABT, asset ke liability? Asset. Okay. Dalam formula nombor 3, kalau asset dengan asset, salah satu mesti bertambah, salah satu mesti berkurang. Betul? Ini formula nombor 3. Kalau dua-dua bertambah, betul ke tak betul? Dua-dua bertambah. Tak. Kalau dua-dua berkurang, salah. Check balik jawapan anda. Dia mesti salah satu bertambah, salah satu berkurang. Okay. Sekarang, bila kita jual, inventory kita bertambah ke berkurang? Stok kita bertambah ke berkurang? Berkurang, betul? Berkurang. Berkurang sebanyak 1000 ke 500? 500, okay? 500. Okay? 500. Okay, kejap ada orang tanya kenapa ABT asset, ABB liability. Kejap saya explain tu. Okay. Bila kita nak jual, kita kena jual pada, kita kena tolak harga kos, betul? Kita kena tolak harga kos. Maka harga kos inventory ini adalah RM500. Okay, lepas tu menjual secara kredit kepada Fatih, menjual ni akan menambahkan duit kita ke berkurangkan duit kita? Hutang Fatih ni bertambah ke berkurang?
bertambah. Bertambah sebanyak berapa? 500 ke? RM1,000. Kalau awak tulis bertambah 500, maksudnya dia tak ada untung lah. Hak tu bukan niaga, hak tu kebajikan. Okey? Jadi, tambah tolak dapat kosong ke? Tambah tolak dapat kosong ke? No, ada apa? Ada apa? Ada 500 yang baki ni, positif 500. Yang 500 ini adalah apa sebenarnya? Yang inilah adalah untung bersih kita. Betul? Bila kita menjual, kita nak untung. Betul? Kita nak untung. Yang ini adalah untung bersih. Yang inilah kesan kita. Nampak kesan kita? Nampak kesan? Nampak? Okay, very good, very clear. Okay. Ada orang tanya, sebab apa ABB liability? Sebab apa ABT adalah aset? Okay. ABT adalah orang yang hutang dengan kita. Okay, bila orang yang hutang dengan kita, itu adalah harta kita. Dia tak bayar duit lagi. Okay, sebab itulah dia adalah aset. Manakala ABB adalah kita hutang dengan orang, iaitu pembekal. Bila kita hutang dengan pembekal, yang itu adalah hutang kita dan hutang ialah aset ke liability? Liability. Sebab itulah ABB liability. Faham? Faham konsep dia? Very good, very clear. Okay. Seterusnya, untung bersih masuk equity pemilikan. Aha. Yes, Nabila. You get that. Okay. You get that. Okay. Dah settle formula yang ketiga, awak dah ready untuk formula yang keempat. Okay. Bila kelas ni pun nak buat macam ni, kelas sebelah pun mesti nak buat benda sama. Awak perasan tak? Contoh kelas ni dia buat tiba-tiba meja dia colour purple, kelas sebelah pun dia nak tukar colour lain juga. Selalunya macam tu ya di sekolah. Okay. Tak puas hati. Kalau ada penyapu baru di kelas ini, tiba-tiba esok hari penyapu tu dekat kelas sebelah. Tak benar pun penyapu tu nak stay dalam kelas kita sampai bila-bila. Ya, kena rempat. Betul. Itulah antara momen yang paling best sekali tau dalam actually kita gaduh dengan kelas 11 sebab penyapu, penyodok. Ni penyodok aku, ni penyapu aku. Gaduh apa? Ketua kelas, ketua kelas. Orang yang dekat dalam kelas tengok je. Duk makan tu. Coki-coki ke? Tengok je. Mampus pula penyapu je selalunya macam tu. Ya, selalunya macam tu. Ketua kelas hero. Yes. That's it. Okay. Jom. Okay, tadi yang ini kan tambah dengan tolak. Sekarang ni kalau dalam soalan tu ada liability atau equity pemilik, salah satu bertambah, salah satu berkurang dan dapat kosong. Kalau dapat kosong, aset ada kesan tak? Aset ada kesan tak? Tiada kesan. Okay? Tiada kesan. So far so good? Very good, very clear? Very good, very clear? Yang ini je formula kita semuanya. Okay? Formula kita semuanya. Okay, so sekarang kita terus nak tengok kepada formula yang keempat kita. Kita terus nak tengok formula yang keempat kita. Cuba awak tengok ni formula yang keempat dan ini adalah soalan dia. Panjang bukan? Panjang, ya panjang. Okey, tak pernah lagi soalan rekod bagi saya suka makan ayam. Tak ada lagi. Okey, selalunya panjang-panjang macam ni. Itulah, itu je jadi budak akaun ni. Kita kena kaji ayat. Okey. Yang pertama, kita underline. Okey, highlight dua kata kunci. Cuba baca. Okey, yang pertama awak nak tulis tunai kan. Okey, tak apalah kita highlight tunai. Lagi. Sewa diterima. Okey. Okey, lagi. Pembekal. Okey. Awak perasan tak dalam ni dia ada kata kesemua duit itu. Kesemua duit itu. Nampak tak? Maksudnya kita masih lagi ada tunai di tangan ke tak ada? Kalau awak baca ayat ni betul-betul. Okey. Kita dapat tunai, lepas tu tunai ni kita keluarkan bagi kepada pembekal. Faham? Faham tak faham? Dah habis lah kan? Yes, okey. Contoh ini adalah sewa. Okey, selepas itu kita dapat tunai, betul? Okey, kita dapat tunai. Dan tunai ini kita masih pegang ke? Kita masih pegang ke? Tak, kita bagi semua kepada pembekal. Kita bagi semua kepada pembekal. Pembekal. Okey. Jadi tunai kita tu dah tak ada dah, betul? Ni umpama orang bayar hutang dekat kita, kita pergi bayar hutang kita kat orang lain. Duit tu kita tak nampak apa. Macam itulah selalunya realiti kita ya. Okey. Dan sekarang sewa diterima. Apa dia punya klasifikasi? Hasil. Okey, ini adalah hasil. Pembekal ABB ABB. Okey.
Hasil ada tak dalam persamaan perakaunan? Saya kata tadi kan, semua hasil adalah untung bersih. Ada tak kolom hasil? Ada tak kolom hasil? Tak ada. Tak ada. Jadi jangan pandai-pandai nak buka di kolom hasil, maka kita kena buka kolom untung bersih yang pertama. Selepas itu, pembekal adalah apa? Pembekal adalah A, B, B. Dan sekarang untung bersih, aset ke, equity pemilik ke, liability? Untung bersih. Equity pemilik dan ABB, aset ke, equity pemilik ke, liability? Okey. Dalam soalan, dia kata salah satunya equity pemilik, salah satunya liability. Formula mana yang boleh pakai? 1, 2, 3, 4. Formula nombor 4. The last one, sebab yang ini je ada liability atau equity pemilik. Maka kita nak tengok betul ke tak betul formula nombor 4 ini. Okey, formula nombor 4. Untung bersih kita bertambah ke berkurang? Untung bersih bertambah sebanyak 1,500. Okey, bertambah sebanyak 1,500. Okey, soalan yang kedua. Hutang kita dengan pembekal bertambah ke berkurang? Berkurang sebanyak 1,500. Okey, dan soalan, tambah tolak dapat kosong tak? Dapat kosong. Maka kita ikut formula nombor 4. That's it. Kita telah ikut formula nombor 4 dan sebagainya. Maka inilah persamaan perakaunan yang semua pelajar rasa sangat susah. Senang ke tak senang sebenarnya? Kalau awak tengok bila awak kaji satu persatu mengikut 3 step. Okey? Mengikut 3 step. Semua orang ready? Ready? Dah 2.40, maka kita terus pergi ke soalan kita pada hari ini. Jom kita terus tengok ini soalan awak. Okey, ini kan soalan awak. Okey. Kepada pelajar yang rasa nak screenshot this part. Okey, kepada pelajar yang rasa nak screenshot. Okey, boleh screenshot dalam masa 3 minit. Ya, silakan. 3 minit pula 1 minit. 1, 2. Okey, tak apa. Okey, awak tak nampak kan sebenarnya bila nak screenshot. Jangan. Lepas ni akan ada dekat answer. Okey, lepas dah habis ilmu free, tolong download answer. Dekat answer akan ada yang ini. Okey, very good, very clear? Semua orang? Very good, very clear? Okey. Kalau tak ada dekat answer, saya send dalam group Telegram. Okey, very good, very clear. That's it. Okey, kita jangan bagi masa, kita terus pergi ke soalan kita pada hari ini. Okey. Bila tengok soalan kita pada hari ini, awak rasa senang ke tak senang? Awak rasa senang ke tak senang? Grup tadi dah ada, ya. Grup tadi, saya dah pernah send dah benda tu. Okey, senang kot. Okey. Bila nak buat persamaan perakaunan, terma akaun nak tengok dekat mana? Awak rasa terma akaun nak tengok kat mana? Kan tadi ada kata kunci dengan terma akaun. Awak tengok dekat bahagian jawapan ni, diorang akan bagi ini. Dalam SPM dia akan bagi yang ini. Yang atas ni jelah terma akaun yang awak akan guna pakai dalam soalan. Maksudnya, boleh tak ada kolom lain? Tak boleh. Hanya ikut itu sahaja. Yang pertama dalam soalan ini ada kenderaan kereta. Lepas itu lengkapan. Lengkapan tu adalah apa? Perabot-perabot di dalam kita punya office dan sebagainya. Contohnya aircon dan sebagainya. Seterusnya. Kalau awak tengok depan saya ni, apakah lengkapan saya yang saya ada dekat hadapan ni? Lengkapan yang saya ada di hadapan. TV ni adalah lengkapan. Okay, TV ni adalah lengkapan. Okay, seterusnya inventory, ABT, bank, pinjaman, modal, untung bersih, ambilan. Okay, pernah ke dia tak bagi kolom, dia suruh buat sendiri? Ada tak? Tak akan ada. Okay, dalam SPM selalunya dia bagi kolom. Sebab apa? Sebab pelajar di Malaysia ni sangat bijak. Okay, sebab apa? Kalau dia tak bagi kolom, awak bayangkan berapa banyak jawapan yang pemeriksa akan jumpa. Okey, berapa banyak kolom pelik-pelik yang dia orang akan jumpa. Betul tak betul? Ya. Okey, jadi benda tu akan peningkan kepala semua pemeriksa, maka dia orang sediakan yang ini. Sebab itulah awak perasan semua benda dalam accounting ni ada format dia. Ada format satu persatu. Ikut tu, ikut ni. Yang itu sahaja. Cuba kalau dia orang tak bagi format, mesti jawapan dia pelik-pelik macam-macam. Dia very the organized one. Subjek account adalah subjek yang paling organized sekali. Kalau awak perasan ya.
Kalau awak perasan, ikut chapter satu per satu. Akaun ada kebat tak? Yang tadi saya mengajar formula nombor 3, formula nombor 4 tu adalah kebat. Tapi nampak tak macam kebat sebenarnya? Yang itu adalah kebat akaun. Sebab awak dah faham konsep. Awak dah faham konsep. Formula nombor 3, formula nombor 4 itu adalah kebat dalam akaun. Bersama perakaunan. Itulah kebat. Sebab anda kena cari satu lagi terma dia. Okey? Apa yang nak hilangkan dia? Okey? Itu adalah kebat. Okey? Akaun pun ada kunci khusus ke? Ada pada waktu form 5. Form 4, just belajar. That's it. Okey. Kita terus pergi kepada tu. Okey. Berikut adalah perniagaan Umar. Umar saya rasa ni mesti orang paling handsome sekali kan, sebab tu dalam buku soalan ni ada nama Umar. Saya tak tahu siapa dia. Mesti dia handsome. Okey, kita tak boleh buat apa. Okey. Dan ini adalah baki-baki pada 1 Mac, betul? Baki-baki pada 1 Mac. Okey. Dah saya jangan mengarut. Wish kena marah weh. Okey. Dia kata kenderaan 22,000, overdraft bank 1,200, akaun belum bayar 4700, akaun belum terima 3850, inventory. Okey. Yang ini awak rasa kan? Yang ini nak letak dekat mana? Dekat mana? Awak rasa nak letak dekat mana? Dekat baki. Dan dalam soalan ni, apa yang tak ada sebenarnya? Apa yang tak ada dalam soalan ni? Modal. Kena ada modal. Ingat, sesuatu perniagaan. No. Sesuatu perniagaan tak boleh beroperasi tanpa modal. Tapi benda lain kalau tak ada, tak apa. Boleh je beroperasi. Okey, masa awak mulakan perniagaan, penting ke kenderaan itu pada awak mula buat perniagaan? Tak, yang penting awak kena ada duit dulu nak buka perniagaan tu, betul? Maka berapa modal yang awak dapat dalam soalan ini? Cuba kira modal. Overdraft bank tu apa? Bank yang negatif. Okey? Bank awak tu tak ada duit. Tak ada duit. Maksudnya, okey, kita klasifikasi dahulu. Aset kenderaan ni, aset ke liability ke equity pemilik? Aset. Okey, overdraft bank. Overdraft bank liability. Kalau bank adalah aset. Overdraft bank adalah liability. Okey? Maksudnya bila nak buat kena cari modal dulu kan? Yes, betul Alia. Sangat tepat. Okey, akaun belum bayar ABB. Aset ke liability? Liability. Akaun belum terima. Aset, inventory. Aset, modal. Modal adalah equity pemilik. Nak pakai formula yang mana? Formula yang kita belajar tadi, iaitu formula yang ini. Aset bersamaan dengan liability campur equity pemilik. Jadi dapat berapa? Tolong kira kita punya modal kita pada hari ini. Tolong kira kita punya modal. Dapat berapa? Okey, campur semua aset. Aset bersamaan dengan liability tambah equity pemilik. Okey, dapat 42180. Setuju? Ke 30380. Dia setuju je. Saya bagi 2 jawapan. 30380. Tak. Okey. Aset, kita tambah dulu aset. Okey, kita tambah dulu aset. 22,000 campur dengan 3850 campur dengan 10430 bersamaan dengan liability 1200 campur dengan 4700. Lepas tu kena tambah dengan modal. Setuju? 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 Yang ini kan formula dia. Maka yang ini asetnya total dapat berapa? Asetnya total dapat berapa? 36280. 36280 bersama dengan total 2 ni dapat berapa? Liability. Total liability dapat berapa? 5900. 5900 campur dengan modal. Okey, jadi modal adalah 36280 tolak 5900. Setuju? Setuju? Setuju. Dapat berapa? Dapat 30380. Okey, jawapan modal adalah 30380. Maka dengan itu kita terus masukkan ke dalam kita punya formula ini. Okey, awak tulis kenderaan 22,000. Lengkapan tak ada, inventory 10430.
Akaun belum terima adalah 3850. Bank kita berapa? Bank kita berapa? Bank. Macam mana nak tulis bank kita? Negatif. Jangan lupa sebab dia adalah overdraft bank, betul? Dia adalah overdraft bank. Maka kita kena letak kurungan 1200. Setuju? Okey. So, sorry tanya macam mana kita nak beza yang itu aset ke liability ke equity pemilik. Okey. Macam mana yang awak nak membezakan aset ke liability ke atau equity pemilik? Awak ingat tak pada chapter 2 awal-awal awak akan dibelajar tentang aset bukan semasa, aset semasa, liability bukan semasa, aset, equity pemilik dan juga belanja. Betul? Yang awak belanja dengan catatan kontras kali itu. Ya, intro segalanya. Okey, yang itulah awak nak kena kenal pasti mana satu aset, mana satu liability. Okey, kena belajar itu dulu baru boleh buat yang ini. Okey, tolong buka buku teks, awak akan belajar semua tu. Kalau yang ada buku saya, awak ingat tak saya ada dalam page tu, saya ada buat macam-macam semua tu yang saya bangka. Itu adalah keywords dia. Okey, ada pada page 9. Yes, itu adalah keywords dia. Saya dah asingkan semua sekali jenis. Awak hanya perlu baca dan hafal. That's it. Okey. Seterusnya, akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar berapa? 4700. Pinjaman? Pinjaman ada? Tak ada. Pinjaman tak ada. Selepas itu modal yang kita kira tadi 30380. Okey. Okey, kejap. Kejap, yang pasal tu kejap kita akan tu. Kita settle dulu yang ni Kita settle dulu yang ni. Okey. Seterusnya, yang tak ada kita nak buat apa? Kita abaikan je ataupun awak nak biarkan je. Okey, kalau awak nak letak ni pun tak ada masalah. Kalau saya tak suka. Saya biar je kosong sebab dia tak penting sebenarnya. Okey? Lepas tu kita terus pergi kepada urus niaga tu. Urus niaga ni adalah yang macam tadi kita belajar. Okey, ikut formula 1, formula 2 atau formula 3. Okey. Pemilik membawa masuk pendingin hawa bernilai 2800 ke dalam perniagaan. Dua kata kunci. Yang pertama membawa masuk. Tengok, saya dah salah dah. Membawa masuk dan yang kedua adalah apa? Pendingin hawa. Okey. Dan sekarang pendingin hawa ada tak dalam ni? Pendingin hawa. Tak ada. Yang mana paling tepat sekali untuk kita masukkan? Lengkapan. Lepas tu kalau membawa masuk adalah apa? Membawa masuk adalah modal. Okey. Dan sekarang modal aset ke liability ke equity pemilik? Equity pemilik. Okey? Manakala lengkapan aset ke liability equity pemilik? Aset. Okey, dari dalam soalan ni ada aset dengan equity pemilik, boleh pakai formula 1 atau formula 2 atau formula 3 atau formula 4. Boleh jadi 1 atau 2, betul? 1 atau 2 sebab dia aset dengan equity pemilik. Setuju? Yes. Sekarang kita nak tengok dia bertambah ke berkurang. Okey, bila membawa masuk, modal kita bertambah ke berkurang? Modal bertambah. Bila membawa masuk, modal kita bertambah dan lengkapan kita bertambah ke berkurang? Lengkapan pun bertambah. Jadi pakai formula nombor berapa? Pakai formula nombor 1. Nampak bagaimana nak buat? So kat lengkapan kita buat tambah 2800. Lepas tu dekat modal pun tambah 2800. Setuju? Sekarang nampak? So kalau pendingin hawa peribadi masuk dekat mana? Pendingin hawa peribadi pun masuk dekat lengkapan dan juga modal. Bila barang peribadi masuk ke dalam perniagaan, modal tambahan akan ada. Faham tak faham? Okey, faham. Okey, kenapa bukan modal berkurang? Okey, nak tanya, bila awak masukkan sesuatu ke dalam perniagaan akan dapat barang tu ke tak dapat barang tu? Dapat. Jadi secara tidak langsung modal perniagaan bertambah ke berkurang? Bertambah. Nampak? Dia punya ni, kita kena tu. Kalau modal berkurang, kita keluarkan daripada perniagaan. Itu cara kita nak analisis satu persatu. Very good, very clear. Okey, seterusnya. Okey, clear. Kita nak buat yang nombor 2 pula. Dia kata nombor 2, separuh daripada inventory dijual secara kredit kepada Faizah dengan harga 5500. Tapi kan dia beli
Jadi, sekejap saya cuba baca sekejap. Tapi kan dia boleh tak jadi apa-apa ke yang kurang lengkapan tak ada masuk dekat inventory ke tak. Okey. Aset bukan semasa adalah aset bukan semasa. Bila kita membawa masuk, dia tak mengurangkan duit kita, dia tak menambahkan inventory kita sebab kita bawa masuk aset bukan semasa. Okey? Settle. Dapat kalau dikata membeli baru berkait dengan duit atau kita punya inventory. Membeli atau menjual. So far so good? Very good, very clear? Okay? Kena bawa masuk eksekutif modal. Yes. Betul, Mai. Sangat tepat. Okay. Sekarang, yang nombor 2. Dia kata separuh daripada inventory dijual secara kredit kepada Faiza dengan harga 5520. Yang kedua, dua kata kunci dulu. Kita cari dulu. Dua kata kunci. Okay? Inventory. Lepas tu secara kredit. Okay. Bila kita jual, kita nak untung ke tak nak untung? Bila kita jual, kita nak untung ke tak nak untung? Kena ada untung. Okey. Jadi, takkanlah inventory kita berharga 5500? Betul ke? Betul ke? Tak betul. Kita kena ada harga kos. Dan dia kata, separuh daripada inventory. Maksudnya separuh 1/3 ke? Separuh 1/3 ke? Tak, 1/2. Ini adalah matematik. Dan sekarang, berapakah kita punya inventory? Inventory bagi kita yang last kali berapa? Bagi kita last kali berapa? Inventory. Bagi last kali kita. Inventory. Bagi yang terakhir. 10430. Betul? 10430. Betul. Ini adalah jumlah inventory kita yang terakhir. Okey? 10430. Dan dikatakan separuh daripada inventory. Maksudnya kena bahagi dengan 2 ke darab dengan 1/2? Bahagi pun sama. Darab 1/2 sama. Ikutlah matematik mana yang anda suka. Dan bila kita bahagi dapat berapa? Dapat berapa? 5215. Yang ini inventory kita berkurang ke bertambah? Berkurang ke bertambah? Berkurang. Maka kita akan berkurangkan inventory 5215. Betul? Setuju? Bila kita jual inventory kita berkurang, betul? Bila kita jual inventory kita berkurang. Selepas itu, secara kredit. Secara kredit ni adalah apa? ABT ke ABB? ABT. Bila kita jual adalah ABT. ABT bertambah 5500. 5500. Yang ini pakai formula nombor berapa? 1 ke 2 ke 3? 1 ke 2 ke? Pakai nombor 3. Formula nombor 3, salah satu bertambah, salah satu berkurang, kena dapat kosong. Yang ini tambah tolak dapat kosong ke? Tambah tolak dapat kosong ke? Tak dapat. Dapat apa? Perbezaan dia berapa? Perbezaan dia berapa? 5500 tolak 5215. 285. 285 itu adalah apa? 285 itu adalah untung bersih. Maka kita tambah dekat untung bersih 285. So far so good? Very good, very clear? Very good, very clear? Yes, ada tak yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Nampak tak? Senang kan nak gaji dia satu. Very, 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 very. If kita semua betul-betul buat yang tu. Okay, seterusnya. Membeli kenderaan bernilai 27,000 dengan bayaran pendahuluan 20% dengan cek dan bakinya menerusi pinjaman bank. Okey, yang kejap yang buku saya boleh beli dekat Shopee. Tapi yang ini, yang nombor 3 ni paling kebat sekali. Jom kita buat kali terakhir sebelum kita tamatkan kelas. Okey, dia kata membeli kenderaan bernilai 27,000 dengan bayaran pendahuluan 20%. Okey, berapakah bayaran pendahuluan 20%? Berapakah bayar? Okey, berapakah? Kejap kontra kejap. Okay. Yang pertama, membeli kenderaan. Seterusnya adalah dengan cek. Bakinya adalah menerusi pinjaman bank. Setuju? Kita ada 3 keywords kita pada hari ini. Okey. Maka 27,000 darab dengan 20% dapat 5400. 5400 ni cek ke pinjaman? Cek ke pinjaman?
dengan cek. Jadi cek kita bertambah ke berkurang. Bertambah ke berkurang. Berkurang. Okey, cek kita berkurang 5400, kita tulis dekat bank tolak 5400. Seterusnya, bila kita membeli kenderaan, kenderaan bertambah ke berkurang. Kenderaan bertambah, maka kita tulis kenderaan bertambah 27,000. Setuju? Setuju. Okey, setuju. Okey, sekarang 27,000 tolak 5400 dapat kosong ke? Sebab ni pun aset, yang ni pun aset, dapat kosong. Tak, dapat berapa? 21,600. 21,600 tu untung kita ke? Untung ke? Oh, tak, yang itu adalah apa? Yang itu adalah apa? Dia bayar menggunakan apa? Dia bayar menggunakan modal ke pinjaman. Bayar modal ke pinjaman, kita tengok balik ayat dia, menerusi pinjaman bank. Jadi pinjaman, bila kita buat pinjaman, pinjaman bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Jadi bertambah sebanyak 21,600. Faham? Faham tak faham? So far so good. Very good, very clear. Okay, nampak tak? Nampak tak permainan dia macam mana? Nampak tak permainan dia macam mana? Ya, sebab dia bayar kereta 27,000 ni 5,400 dengan cek. Baki tu dia nak bayar guna apa? Dia tak ada duit. So dia buat melalui pinjaman bank. Okay, clear? Okay, clear. Dan last kali, dah pukul 3. Awak boleh settle tak yang lagi 2, lagi 3 ni? Boleh settle tak yang lagi 3 ni? Yang ini sama je yang macam kita belajar tadi. Ini adalah pendek-pendek sahaja. Okay, soalan. Okay, soalannya. Kalau cek tak laku maksudnya cek lapuk. So kita kena kurangkan bank, kita kena tambah balik hutang. Yang kedua pasal catatan kontrak. Catatan kontrak adalah untuk yang kita kurangkan akaun induk. Contohnya jualan. Catatan kontrak dia adalah pulangan jualan. Okey, kalau belian, pulangan belian. Kalau modal, catatan kontrak dia adalah ambilan. Okey, kalau diskaun dekat mana? Okey, kalau diskaun dia adalah hasil atau belanja. Diskaun diterima hasil ke belanja? Hasil. Maka hasil masuk dekat mana? Untung bersih ke hasil? Untung bersih. Kalau diskaun diberi hasil ke belanja? Belanja. Yes, belanja. Maka dia adalah belanja. Kita tolak dekat untung bersih. That's it. Okay, yang nak masuk Telegram saya, awak buka Instagram saya. Instagram saya Omar Faiz. Okay, boleh screenshot ya, boleh screenshot. Okay, Omar Faiz. Dan dekat sana ada grup Telegram, boleh terus masuk grup Telegram itu. Kalau yang nak tahu buku saya adalah Accounts for SPM. Okay, Accounts for SPM ini. Accounts for SPM. That's it. Okay. Maka dengan itu korang dah belajar tak pasal persamaan perakaunan? Ya. Korang dah belajar tak pasal persamaan perakaunan? Ya. Jangan lupa untuk habiskan soalan ni. Jawapan ada. Tolong download jawapan anda. Okay. Kerajaan Lang ni. Kita tolong habiskan. Dan dengan itu, yang ini pun korang tolong download sekali selepas ini. Dekat bahagian answer. Okay. Saya sediakan yang ini semua dekat itu. Dengan itu, jangan lupa untuk subscribe kelas saya nanti ya. Dekat MC Plus, saya continue lagi nanti. Kita semua jumpa lagi selepas ini. Captain Omar signing off and boom. Okay, itu sahaja daripada saya. Thank you so much. Alright, tada, bye-bye. Okay, thank you. Dah habis dah. Thank you so much for lending your time with me. Okay, that's it. Thank you. I had fun. Yes, thank you so much. Ooh, love each and every one of you. Okay, saya doakan semua orang tetap akan bekerja. Itu sahaja. Amin, amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. 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 Okay, terima bagus. Terima bagus. Ya, itu je. Waalaikumsalam. Ya. Saya di post nanti. Hello, sir. Hello, dah habis dah kelas? Boleh
and webinar. Okay. Ya, minggu depan satu komputer putih. Okay, boleh. Alright. Saja. Thank you, sir. Welcome. Thank you semua. Take care. Saya akan